Berita wilayah ke Bumi Kenyalang. Mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 bermula hari ini. Perincang lanjut bersama Bu Mawin. Bu Ma, silakan. Baik, terima kasih Alif. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Sarawak dijangka menerima RM2 bilion pelaburan dari Jepun dalam pembangunan tenaga solar. Duta Khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea Selatan dan Taiwan, Datuk Seri Dr. Richard Riyot-Jaim berkata, hasrat itu disuarakan oleh beberapa penggiat industri negara itu yang mahu meneroka pasaran teknologi di negeri ini. Actually, we already have had engagement with companies from Korea as well as Taiwan. We have had meetings in Kuala Lumpur. We have had meetings through Google Meet, webinar, whatever you call it. Dengan adanya pelaburan dari negara-negara membangun sedemikian, beliau optimis akan membantu memulihkan ekonomi Malaysia dan Sarawak amnya di kala pandemik masih melanda. Datuk Seri Dr. Richard bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching. Beliau selepas itu turut mengadakan kunjungan serupa ke atas timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan. Mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 bermula hari ini dengan upacara angkat sumpah oleh wakil-wakil rakyat. Upacara berkenaan diadakan di Kompleks DUN Sarawak di hadapan Speaker DUN Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. 79 daripada 82 anggota DUN Sarawak yang dipilih pada pilihan raya umum PRU DUN Sarawak pada 18 Disember tahun lepas hari ini mengangkat sumpah jawatan sebelum bermulanya penggal baharu persidangan DUN. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang juga adun gedung mengetuai istiadat angkat sumpah diikuti Menteri Kabinet Negeri, Menteri Muda dan adun yang lain di Kompleks DUN Sarawak. 3 adun iaitu Adun Kuala Rejang, Datuk Len Talib Saleh, Adun Repok, Datuk Sri Huang Tiong Si dan Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting tidak mengikuti majlis angkat sumpah berikutan masih dalam proses kuarantin. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia dalam pemasyuran selepas upacara tersebut mengucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli DUN yang telah memenangi kerusi masing-masing selain mereka yang dilantik menganggotai Kabinet Negeri, Menteri Muda dan Timbalan Speaker. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada gabungan Parti Sarawak GPS yang telah memenangi PRU DUN Sarawak yang lalu dengan cemerlang. Persidangan DUN kali ini berlangsung selama 3 hari sehingga Rabu ini. Dalam pada itu, 5 rang undang-undang RUU dijangka dibentang esok. RUU tersebut melibatkan RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022, RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022, RUU Tafsiran Pindaan 2022, RUU Lembaga Pembangunan Saguk dan Nipah 2022 dan RUU Lembaga Industri Getah Sarawak 2022. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan terus menyumbang keperluan modal insan yang berkualiti terutamanya dalam menjayakan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Naib Chancellor UNIMAS Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, sebagai institusi terpenting di Sarawak, UNIMAS berperanan besar dalam membekalkan sumber daya manusia yang menjadi pemangkin kepada pembangunan komuniti. Datuk Dr. Muhammad Kadim menjelaskan 6 sektor utama yang ditekankan di bawah PCDS 2030 iaitu pembuatan, pertanian, komersial, pelancongan, perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan sosial. Ini dijayakan menerusi sumbangan penyelidikan berimpak tinggi yang menjadi penyumbang solusi kepada kerajaan negeri dalam menangani masalah berasaskan data dan inovasi. Justru katanya UNIMAS akan terus mengekalkan hubungan erat dengan kerajaan negeri bagi memastikan usaha ini memberi manfaat kepada semua pihak termasuk pelajar. Datuk Dr. Muhammad Kadim berkata demikian pada Majlis Convocation ke-25 UNIMAS yang disempurnakan oleh Chancellernya Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Kota Samarahan. Sementara itu, seramai 3,587 graduan akan memperoleh ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian iaitu ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda.
Pada sidang pertama ini turut menyaksikan penyampaian anugerah pelajaran diraja kepada Muhammad Zarul Fikri Matsani daripada Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia serta Teh Su Jing daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Bagi anugerah Chancellor, ia dianugerahkan kepada Eng Boon Kiat daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, sementara anugerah Pro Chancellor dianugerahkan kepada Tang Hui Wen daripada Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Convocation kali ini diadakan selama 4 hari. Menimba ilmu sehingga ke hujung hayat, seorang graduan sarjana pentadbiran perniagaan korporat di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS sempat melengkapkan 5 semester sebelum meninggal dunia. Allahyarham Muhammad Ishamuddin Mustafa, 32 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada 20 Oktober tahun lalu selepas disahkan positif COVID-19 pada 16 hari sebelumnya. Menurut isterinya Nurliana Amira Kamisli, Allahyarham banyak meluangkan masa secara dalam talian untuk meneruskan pengajian ekoran pandemik COVID-19. Sepanjangnya meneruskan pengajian di UNIMAS sambil menguruskan pekerjaannya sendirilah, sambil dia juga menguruskan apa yang dibelajarnya, dan alhamdulillah walaupun berbaki tinggal 1 semester tapi UNIMAS bermurah hati untuk menganugerahkan sijil anugerah kepada arwah suami saya lah. Beliau ditemui selepas mewakili arwah suaminya untuk menerima sijil yang disampaikan oleh Chancellor UNIMAS Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada Konvensyen UNIMAS ke-25 di Kota Samarahan. Allahyarham Muhammad Ishamuddin Mustafa telah melengkapkan 5 semester dengan 41 jam kredit dalam pengajiannya yang hanya berbaki tesis sebelum disahkan positif COVID-19 dan meninggal dunia. Allahyarham meninggalkan seorang balu bersama seorang anak lelaki berumur 6 tahun. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang berlangsung selama 2 hari di Pekan Sepauh hujung minggu ini tadi telah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDNAGP Daerah Sri Aman Al-Redzamani Abdul Razak dalam kenyataannya memberitahu program tersebut telah merekodkan nilai jualan kira-kira RM20,000. Dengan kerjasama sebuah pasaraya, antara barangan yang mendapat sambutan tinggi adalah telur ayam pelbagai grade, minyak masak paket, gula pasir, tepung gandum dan ayam standard. Turut serta dalam program 2 hari tersebut adalah Persatuan Nelayan Kawasan Layar Rimbas yang menawarkan produk ikan segar. Tambah Al-Rezamani lagi, maklum balas masyarakat Sepauh mahukan program itu dapat diadakan secara berkala pada masa akan datang memandangkan ia dapat menjimatkan perbelanjaan harian pengguna. Untuk bahagian Sri Aman dan Betong, PJKM telah diadakan di Sri Aman, Pusak, Kabung termasuk di Sepauh. Program sama dijangka diadakan di daerah Lubuk Antu hujung bulan ini. Baik, sementara itu program Jualan Keluarga Malaysia PJKM Siri 3 bagi Parlimen Limbang disambut baik oleh penduduk di daerah itu. Menawarkan harga barangan yang berpatutan, rata-rata penduduk Limbang menyambut baik dan memberi respon yang positif terhadap program tersebut. Program sebegini memang sangat baiklah untuk masyarakat di bahagian Limbang ini, terutama sekali golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan saya harap program sebegini akan diteruskan pada masa hadapan untuk meringankan beban masyarakat di utara Sarawak ini. Terima kasih kepada kerajaan sebab telah menganjurkan program ini kepada kami. Kami sebagai peniaga bukan sahaja dapat mendapatkan keuntungan tapi memberikan kebaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, kami sangat berpuas hati dengan adanya program Jualan Keluarga Malaysia ini yang mana ia dapat memberi impak yang bagus kepada kami maupun masyarakat sekitar ini, yang mana memberi harga yang lebih murah berbanding dengan jualan di kedai-kedai yang biasa. PJKM merupakan anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNAGP Cawangan Limbang. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih Buma.